أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-6. An Muhammad bin Uthman bin Hawshab an abihi an jaddihi qala lamma azhara Allah Muhammadan arsaltu ilaihi arba'ina farisa ma abd ash-shar faqadimu alaihi bikitabi faqala lahu ma ismuka qala abd ash-shar qala bal anta abdul khair fabaya'ahu 'ala al-islam wa kataba ma'ahu al-jawab ila Hawshab dhi Zulaim fa amana Hawshab al-isabah. Hadrat Muhammad bin Uthman bin Hawshab radhiyallahu an meriwayatkan daripada bapanya, daripada datuknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya telah menghantarkan Abdul Syar bersama-sama 40 orang yang menunggang kuda kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa surat saya pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Siapakah nama kamu?" Beliau menjawab, "Nama saya Abdul Syar," yakni orang yang jahat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, kamu bukan Abdul Syar, orang jahat, bahkan kamu ialah Abdul Khair, orang yang baik." Selepas itu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendakwah beliau kepada Islam. Lalu beliau pun memeluk Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerima janji setia beliau di atas Islam. Perawi mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah membalas surat tersebut dan menghantar surat itu kepada Hawshab. Mendakwah beliau kepada Islam, maka Hawshab pun telah beriman setelah membaca surat itu Al-Isabah. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Kita membicarakan tentang dakwah Nabi dan juga fadilatnya. Hadis yang ke-6. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Uthman bin Hawshab an abihi an jaddihi. Satu ni Muhammad, kemudian ayah dia nama Uthman, kemudian atuk dia nama Hawshab, 3 orang. Jadi yang cerita ni, cucu tu dia dapat cerita daripada ayah dia. Ayah dia dapat cerita pada ayah dia. Kan? Maksudnya cucu ni menceritakan atuk dia ni. Atuk dia ni lah yang
sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hausyab. Hausyab yang cerita ni. So cucu dia bawakan riwayat ni. Cucu dia bagi tahu, dia kata, nama Muhammad bin Osman bin Hausyab ni sebab dia sebut ni pada Al-Isabah. Al-Isabah ni kalau ilmu hadis dia Al-Isabah fi tamyiz sahabah, yang membicarakan nak mengenali para sahabat. Nama ni bukan nama yang besar lah, tapi diriwayatkan, diceritakan. Diceritakan atuk dia beritahu. Apa dia? Atuk dia cerita. Kalau ikut gaya cerita ni, atuk ni merupakan seorang pembesar suku kaum. Berdasarkan cerita ni lah, pembesar suku kaum. Yang mana kata atuk dia ni, atuk Hausyab ni dia cerita, dia kata, lamma azharallahu Muhammad, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika mana Nabi dah Amul Fathi lah, kita faham daripada teks hadis ni. Nabi dah menang dekat Mekah, Amul Fathi, pada ketika itu tahun ke-8 Hijrah. Dia kata, arsaltu ilahi arba'ina farisan ma Abdishar. Maka si Hausyab ni dia hantar delegasi. Delegasi dia hantar apa dia? Dia ni ketua suku kaum yang besar, yang hebat. Dia hantar arba'ina farisan, 40 ekor kuda bersama dengan penunggang dia. Ni hulu balang dia 40 orang. Ma'a Abdishar, bersama dengan seorang dia punya ketua dia dekat situ, nama dia Abdishar. Abdishar dia. Kemudian faqadimu alaihi fi kitab. Kata Hausyab ni diceritakan, maka anak-anak buah dia ni 40 orang dengan bos ketua Abdul Syar ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa surat daripada Abdul Syar ni, kan. Dia biasa apabila Islam, mana-manalah kalau kita tengok dalam sejarah Islam, apabila satu-satu pihak tu dia menang, dia dah hebat, maka akan ada golongan-golongan orang sekeliling yang kecil-kecil lah, yang tak kuat ni, pergi nak bai'ah, nak memberikan bai'ah, dia ada. Maka dia orang ni bawa surat. Suku-suku kaum ni tulis surat, ketua dia Hausyab ni suruh Abdul Syar ni bawa dengan 40 orang delegasi tentera dia. Kemudian datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak memberikan taat setia, bai'ah, dia kata. Faqala lahu, maka bila jumpa dengan Nabi, Abdul Syar ni dia kata, Nabi tanya kepada dia kata, ma ismuka, siapa nama engkau? Dia kata, ketua ni lah besar ni bagi surat, dia kata, nama kau siapa? Dia kata kan, qala Abdul Syar, dia kata, nama aku Abdul Syar. Dia kata, Nabi ni tengok dia punya bagaimana cara ni, katakan dakwah dan fadilat ni. Nabi ni bila dia tengok, boleh dapat jawapan, satu jawapan dia. Abdul Syar ni maksud dia hamba yang jahat lah, kata penjahat lah, kata kan, orang jahat. Abdul Syar, hamba yang jahat, tunjuk dia ni orang jahat kan. Nabi bila dengar itu dakwah Nabi, dia kata, bal anta Abdul Khair, dia kata, bahkan kau ni orang yang sangat baik. Tengok mula Nabi dia memberikan satu gambaran awal, orang datang, delegasi datang tu, walaupun golongannya mulanya kafir, tapi dia terus dengan hati yang lunak, baik, membilang, bal anta Abdul Khair, kau ni orang baik, dia kata kan, walaupun tak Islam lagi. Tengok cara dakwah Nabi tu bagaimana dia. Kemudian bila Abdul Syar tu dia dah bagi surat, dia dah sembang-sembang dengan Nabi, fabaya'ahu 'alal Islam. Maka tadi sebenarnya asalnya datang Abdul Syar dengan 40 orang ni, delegasi daripada bos dia Hausyab Sukaum ni, asalnya adalah untuk memberi taat setia, duduk di bawah kerajaan Islam. Tapi dengan dakwah Nabi tu, kata kau ni orang baik tu ni, terus Abdul Syar ni dia personally babaya'ahu 'alal Islam. Dia terus menyatakan keislaman. Tengok betapa indahnya dakwah Nabi, kata-kata Nabi itu memberi kesan pada dia. Dia personally babaya'ahu 'alal Islam, dia terus mengatakan ke Islam dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah cantik semua dengan 40 orang delegasi dia bawa terus. Daripada dia ni nak jadi duduk bawah kerajaan Nabi, terus menyatakan keislaman. Dengan apa? Dengan kata-kata Nabi, dengan lemah lembutnya Nabi, bagaimana mujamalah Nabi dengan delegasi tu. Ini kita kena belajar, dia kata. Kemudian kata Hausyab ni, kata wa kataba mahul jawab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah dapat surat tu, Nabi dia balas surat. Wa katabahu malak. Dia kata kat sini perawi mengatakan bahawa baginda telah membalas surat. Jadi wa kataba mahu jawab. Nabi dia tulis surat. Surat jawab ila Hausyab.
balas kepada Hushab, ketua suku kaum. Ketua dia tak pergilah. Balas kepada Hushab Zi Zulaim, yang mana Hushab ni masih kafir lagi. Masih berada di dalam kegelapan, tak kenal Islam. Maka mana Hushabun, maka selepas dia dapat surat Hushab tu, dia dengar daripada Abdul Syar yang nak masuk Islam, maka ketua suku kaum itu pun menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis ni apa yang dapat kita belajar? Satu, pertama kita nak tengok bagaimana Islam itu dia perlu kuat. Islam itu perlu kuat dan Islam itu perlu menguasai, bukan dikuasai. Bagaimana Nabi bila dia lamma azharallahu Muhammad, bila Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Muhammad, menang, maka orang sekeliling ni ramai sebenarnya. Orang nak jadi baik ni, yang nak duduk buat Islam ni, bila kuat tu ramai datang memberi bai'ah taat setia. Maka ketika itu kita tengok baru orang lain akan beriman, duduk bawah Nabi. Dan Nabi dia mengambil kesempatan itu untuk berdakwah. Untuk dakwah yang mana dia tak paksa pun masuk Islam, tapi disebabkan kuat Islam tu, maka sekeliling tu beriman kepada Nabi, beriman kepada Islam. Jadi kita dalam kehidupan kita pada hari ni Nabi ni dia guna surat lah. Tengok bagaimana satu dakwah Nabi tu, cakap dia lemah lembut dakwah Nabi. Kedua, Nabi setiap ada ruang dan peluang tu, Nabi dia akan jawab dakwah kepada Islam. Kalau kita pada hari ni cakap kita, bagaimana kata-kata kita itu boleh mempengaruhi rakan kita, boleh mempengaruhi anak, isteri kita, suami kita, jiran tetangga kita dengan kata-kata yang lembut. Nabi kalau ada yang buruk, Nabi dia akan tunjuk benda yang baik. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, Dr. Syahril ni biasalah kita keluar 40 hari, keluar 3 hari kan, tengok orang bila kita bercakap ni dia punya jawab dia Allahu Rabb. Bahasa kasar dia macam-macam lah kita jumpa kan. Jadi apa yang perlu kita buat? Nabi ajar bal anta abdus syar, kata-kata yang lemah lembut, yang membawa kepada kebaikan, mendidik, menjinakkan hati. Dan kalau yang kedua, Nabi dia ajar ada peluang kita tulis dalam medsos ke, dalam WhatsApp, TikTok ke, biar tulisan kita itu boleh membawa ke keimanan, boleh membawa keimanan, menjadikan orang nak kepada Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca tajuk dakwah dan tabligh ni pada Faedah ini, moga-moga kita dapat pengajaran daripada hadis Nabi, akhlak Nabi ni kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Allazina amanu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya